Baik, untuk Aura Pagi edisi Sabtu 24 Ramadan tu, kita akan bersama dengan berbahagia Ustaz Haji Abdul Rahim bin Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indi Uji. Saya. Apa khabar kita, Ustaz? Alhamdulillah sihat. Syukur, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, untuk tajuk kita di 24 Ramadan tu, Ramadan Madrasah Al-Quran. Silakan. Ya, terima kasih Indi Uji. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan oleh Indi dan Uji tadi ialah madrasah. Madrasah tu tempat belajar, tempat kita mendapat pendidikan dan seumpamanya. Jadi bagaimanakah Ramadan itu tadi menjadi madrasah Al-Quran? Maknanya apabila di dalam di antara perkara yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan tu ialah kita bertadarus Al-Quran. Banyak majlis yang diadakan, hampir di setiap masjid dan surau mengadakan majlis tadarus Al-Quran ini, yang mana jarang berlaku di bulan-bulan yang selain daripada Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana rapatnya Ramadan dan Al-Quran itu, mulianya Ramadan itu kerana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bagaimana diturunkan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan, dan itulah yang menjadikan Ramadan itu di antara ciri-ciri kemuliaannya ialah disebabkan oleh Al-Quran. Seandainya mulianya Ramadan itu kerana Al-Quran, apatah lagi kepada sesiapa yang membacanya. Yang apabila konsep tadarus ini kita belajar memperbaiki, memperelokkan bacaan kita. Yang mana dalam hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang disebutkan di antara ciri terbaik di kalangan kamu, kita manusia ini ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah konsep tadarus. Maknanya apabila kita ini sentiasa dalam keadaan mood kita belajar Al-Quran, maknanya mungkin kita elok bacaan kita, tetapi kita belum lagi dapat memahami makna-maknanya, belum lagi dapat menghayatinya dan seumpamanya. Maka hendaklah kita menjadikan mood ini sentiasa ada di dalam diri kita. Kerana Al-Quran ini sifatnya ialah ianya penyembuh, ianya menjadi syafaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan membaca Al-Quran itu selain daripada ianya merupakan zikir yang tertinggi di kalangan zikir-zikir yang ada, maka ianya adalah sebagai pemberi manfaat kepada pembacanya, menjadi satu doa sentiasa kepada pembacanya. Dan apabila dijadikan Ramadan itu madrasah, maknanya bilakah kita akan mengamalkannya pada bulan selain daripada Ramadan. Jadi janganlah kita baca Quran untuk dalam bulan Ramadan saja, sekaya berhenti. Quran kita pun relax 11 bulan. Jadi selepas daripada kita baca lagi, baru cari Quran lagi. Maknanya ibadah kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu tidak konsisten. Bagaimanakah kita nak mendapat kebaikan daripada Al-Quran? Jadi hendaklah kita ini sentiasa dalam keadaan diri kita mempelajari Al-Quran sepanjang masa. Baiknya dalam keadaan kita memahami makna-maknanya, memperelokkan bacaan kita melalui tajwidnya. Memang di kalangan kita ini ramai yang telah menguasai pembacaannya, Masya Allah, dari sudut suaranya dan seumpamanya. Tetapi kita perlu ingat dengan faktor usia kita, usia kita yang meningkat, kesihatan kita dan seumpamanya, sedikit sebanyak ianya akan menjejaskan banyak perkara termasuk pembacaan kita. Jadi sebab itulah dikatakan apabila orang yang sentiasa dalam konsisten istiqamah membaca Al-Quran ini, seandainya sehari dia membaca sekurang-kurangnya 30 ayat, insya-Allah terpelihara dirinya daripada penyakit yang dikatakan dalam bahasa kita sebagai nyanyuk, babur kata orang kita Sarawak tu. Jadi itu di antaranya kelebihannya. Jadi dalam masa yang singkat ini, insya-Allah
saya menyeru terutamanya kepada diri saya sendiri, terutamanya dan kita semua insya-Allah. Al-Quran ini bekalan untuk kita, bukan saja di kehidupan kita di dunia, tapi ianya akan menjadi peneman apabila kita berada seorang diri kembali kepada Allah SWT. Ianya akan menjadi syafaat kepada kita. Betul. Jadi rasanya ya ajak itu Andy, Uji Saya. untuk perkongsian kita insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita bersama. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Ya, kembali selamat bersiaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.